I trading lah. Apa lagi? Dia baik tengok perempuan dari trading. Okay. Kenapa kau ni? I pun nak join juga. Aku macam mana? Hello, hello. Hello, dengar tak suara? Hello, hello. Hello. Hello, hello. Okay, sound check first. Kita nak sound check. Hello. Okay. Assalamualaikum semua kepada anda yang sedang menonton di Facebook, di Telegram, di YouTube. Okay. Pertama, saya nak ucap terima kasih kepada UAG Market, okay, yang menaja dan sponsor One Punch Academy untuk membuat live analysis, okay, live analysis, live trading and education lah untuk anda semua. Okay, jadi segmen ini ditaja oleh UAG Markets. Okay, siapa yang tengah dengar, okay, isi kata dengar je ni. Alhamdulillah dengar. So kalau dah dengar bagus, barulah saya boleh bercakap. Kalau tak, penat saya bercakap seorang-seorang tapi tak ada orang dengar. Okay, jadi sekarang ni hari yang dinanti-nantikan, hari yang ditunggu-tunggukan. Hari apa? Sebab kita ada FOMC pada malam ini, betul? Kita ada FOMC pada malam ini. So, FOMC yang akan berlaku pada malam ini adalah satu-satunya event yang terbesar untuk mata wang USD dan sudah pasti dia akan impact terhadap gold, okay? So kalau kita tengok, saya ada entry account ni, saya ada entry gold 2 dan EJ sahaja. And EJ ni saya entry daripada hari Selasa lagi. Saya belum tutup lagi. Menjangkakan boleh hit TP lah. Tapi kalau daripada sudut risk reward, sebenarnya saya dah boleh close the position. Sebab ini nilai risk, ini nilai reward dan ini nilai risk. Okay, jadi sebenarnya saya dah boleh tutup position. Dah boleh exit position dalam market. Jadi EJ saya plan untuk keluar dahulu. Okay, keluar dahulu, close the position. Gold masih lagi ada peluang untuk hold buy. Okay, untuk hold buy. Tapi saya plan untuk keluar juga daripada market. Okay, sebab saya dah dapat entry dekat bawah tu Saya dah dapat entry dekat bawah tu. And entry dekat bawah tu dah marvelous.
Betul tak? NT kat bawah tu dah marvelous. Saya ada NT dekat bawah tu. And then ni SL saya. So, ini yang sedang running profit. Alhamdulillah. Tengah running profit. So, saya nak exit. Saya nak clear position saya sebelum FOMC. Okay, jadi saya dah clear position saya. Account dah menjadi $480. Kalau siapa yang join live semalam, account ni sebenarnya dah 600. Okay, account ni sebenarnya dah 600. Sebab gold lah. Kan, tapi sekarang ni gold dah jatuh. NT saya buy semalam pun ada dekat atas ni dah SL. Okay, NT saya ada buy kat sini pun dah SL. Okay. Jadi sekarang ni saya nak masuk entry baru. Untuk gold. Okay. Okay, jadi kenapa pakai UAG market? Okay, kenapa saya guna UAG market? Sebab UAG market menawarkan leverage 1 nisbah 5,000. Okay. UAG market menawarkan leverage 1 nisbah 5,000. Okay, anda semua dah ada akaun dekat UAG market? Dah ada akaun dengan UAG market atau belum? Okay, boleh komen sikit. Okay, UAG market 1 nisbah 5,000. Okay, boleh dapatkan link untuk daftar akaun anda dalam Telegram dan juga di description dan juga di pin komen. Okay, jadi UAG market menawarkan kat kita, okay, menawarkan leverage 1 nisbah 5,000. Dan di UAG market, kalau kita tengok dekat sini, apa sahaja yang ada iaitu major, minor, metal dengan commodities. So, commodities ada oil, ada gold lah. So, leverage untuk gold, lepas saya dah test market, okay, leverage untuk gold adalah 1 nisbah 2,500. Separuh daripada leverage untuk currency. Okay, jadi bila kita menggunakan leverage yang besar ni sebenarnya berisiko. It's a consider high risk. Tapi at the same time juga dia sebenarnya adalah saya boleh panggil peluang ataupun orang cakap sesuai untuk pemula-pemula modal yang kecil. Okay, jadi petang ni saya nak trade apa? Okay, UCAT. Kalau kita tengok UCAT semalam, okay, market ada reverse dekat lepas dia jatuh tu dia dah buat reversal. So goal saya plan untuk mencari entry dalam market sekarang. Okay. So apa yang saya nak tengok? Benda apa yang saya nak tengok untuk saya entry dalam market? Okay, pertama sekali saya nak tengok benda ni. Okay, pertama sekali saya nak tengok benda ni. Apakah ini? Okay, apakah ini? Ini adalah probability. Okay, probabilities. Okay, kalau saya zoom in. Okay, probabilities untuk keputusan Federal Reserve pada malam ini. Okay, probability keputusan Federal Reserve untuk malam ini. Di mana probabilities bahawa market no change. Okay, bahawa market no change. Maknanya interest rate akan kekal seperti FOMC yang lepas. So, berapa interest rate semasa untuk USD? 5.5. Okay, interest rate semasa untuk USD adalah 5.5%. So, dengan no change, okay, dengan no change macam ni, dijangka pada malam ini interest akan kekal 5.5%. Okay. Jadi apakah signifikan dia? Apakah impact dia pada market? Okay. Yang kita dah tahu. Okay. Yang kita dah tahu. Asas Yang kita dah tahu perkara ni sebagai asas. Okay. Yang kita dah tahu
perkara ini sebagai asas, iaitu asas kekuatan mata wang. Okey. Bergantung kepada kadar interest rates. Okey. Bergantung kepada kadar interest rate. Okey, jadi asas utama dia adalah interest rate tinggi bermaksud mata wang mengukuh. Interest rate rendah bermaksud mata wang melemah. Okey, ini asas dia. Okey, ini adalah asas kepada kekuatan mata wang bila kita tengok daripada sudut kadar interest rate. Okey? Okey, jadi sekarang ni kadar interest rate dijangka kekal untuk FOMC 20 hari bulan 9 2023. Okey, jadi penting ke sebenarnya interest rate ni? Okey, penting ke interest rate ni sebenarnya? Yes, it's a very very important untuk sangat penting untuk melihat hala tuju nilai mata wang USD. Okey, ataupun kita panggil nilai mata wang untuk central bank lah. So setiap mata wang dia mempunyai central bank dia yang tersendiri. Okey? Setiap mata wang dia mempunyai central bank dia yang tersendiri. So seperti contoh USD central bank adalah Federal Reserve. Okey, Federal Reserve. Canada central bank adalah Bank of Canada. JPY central bank adalah Bank of Japan. GBP punya central bank adalah Bank of England. Okay. And Euro punya central bank adalah European Central Bank. Okay. So diorang ni bank pusat. Kita panggil bank pusat lah. Okay. So apa diorang ni punya tugas? Okay. Apakah diorang ni punya tugas? Okay. Tugas untuk setiap central bank. Okay, saya buat satu tugas. Diorang ni mempunyai satu tugas utama. Okay. Diorang mempunyai satu tugas utama. Okay. Diorang mempunyai satu tugas utama. Okay. Tugas utama diorang. Tugas utama central bank adalah bukan semata-mata untuk mata wang. Okey, bukan semata-mata hanya untuk mata wang, tapi tugas utama central bank adalah bertujuan untuk membuat atau membentuk monetary policy. Okay. So inilah tugas utama dia orang. Macam kita dekat Malaysia ni, okay, kalau kita tengok kan, kalau kita kat Malaysia ni, siapa yang akan membuat monetary policy untuk negara Malaysia ataupun untuk mata wang Malaysia, iaitu ringgit? Bank negara, betul tak? Jadi dalam monetary policy ni, normally diorang akan bercerita tentang apa diorang punya plan, apa yang diorang inginkan, macam mana diorang nak melaksanakan, macam mana diorang nak capai perkara-perkara tersebut. So bila kita sebagai seorang trader, you kena membaca, okay? Membaca sedikit tentang monetary policy ni. Sebab monetary policy ni orang cakap apa? Saya rasa saya nak kena
Okey. Okey, saya nak kecil sikit supaya nampak apa yang saya tulis. Okey. Okey, diorang ni bertujuan untuk membentuk ataupun menggubal monetary policy. Jadi dalam monetary policy selalunya diorang akan bercerita, okey, apa yang kita akan buat? Apa yang kita akan laksanakan? Apakah langkah-langkah yang kita akan lakukan untuk memacu ekonomi dan juga dalam masa yang sama mengawal mata wang. Okey? Jadi itulah tugas utama dia. Jadi sekarang saya nak tunjuk dekat anda untuk malam ini punya okey, benda ni yang kita panggil monetary policy ni yang kita panggil. Okey, and then kita tengok monetary policy report. Okey, about the FOMC lah, senang. Okey, monetary policy bla 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 bla. Sekejap. Okey, ni 2023 punya monetary policy. Okey, Federal Reserve ada. Okey, kalau korang tengok dekat website ni, korang boleh dapatkan monetary policy daripada tahun 1996. Okey, boleh ambil, boleh dengar dan boleh baca. Okey. So, yang kita nak dengar dan nak baca, nak tengok untuk tahun ini adalah pada 2023 punya monetary policy report. So, paling latest adalah Jun. Okey, March and June. Yang paling latest adalah Jun. Okey. Saya buka HTML sahaja, senang. Okey. Pada 16 Jun hari tu, okey? Pada 16 Jun hari tu, Federal Reserve sendiri bagi tahu, although inflation atau walaupun inflation, okey, nampak tak? Key dia adalah inflation. Okey, key dia yang diorang tengah fokus sekarang adalah inflation. Inilah perkara pokok yang sedang difokus oleh Federal Reserve, iaitu mengenai inflation. Okey? So apa diorang punya cabaran? Apakah diorang punya keinginan? Okey, diorang punya keinginan adalah bringing inflation back to 2%. Okey. Inilah diorang punya keinginan sekarang. Diorang nak menurunkan kadar inflasi. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini. In response to high inflation, okey, the FOMC continue to increase interest rate. So dekat sini kita dah boleh nampak Federal Reserve nak menurunkan kadar inflasi dengan cara menaikkan interest rate. Faham? Dengan cara menaikkan interest rate. So, dengan kenaikan interest rate, barulah kita boleh nampak, barulah orang cakap action yang dilakukan oleh Federal Reserve ni berjaya menurunkan kadar inflasi. Okey? Kadar inflasi. So, itu adalah topik ataupun orang panggil tajuk utama Federal Reserve sekarang ni. Okey, tajuk utama Federal Reserve sekarang ini adalah untuk menaikkan interest rate demi menurunkan kadar inflasi. Sebab itu kalau kita tengok, bila sahaja berlakunya news yang melibatkan data inflasi, market memang akan volatile. Okey? Jadi, kalau kita tengok pula untuk pada malam ini, okay, dijangka probabilities yang dijangka, interest rate tu kekal. Okey? Dijangka interest rate akan kekal. Okey, dijangka interest rate akan kekal seperti mana pada FOMC yang lepas. Betul? Okey. Jadi, so, apa yang kita nak kena tengok? Kita dah tahu interest rate ni akan kekal. Tapi apakah yang mungkin dan bakal berlaku
pada mata wang dolar. Okay. So, kita akan melihat kepada dollar index. Okay. Kita kena melihat kepada dollar index. Okay, DXY. Iaitu dollar index. Okay. 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 Apa yang anda dah boleh nampak dekat sini? Kalau kita tengok dollar index. Okay. Kita tengok dollar index sekarang. Okay. Kita tengok keadaan dollar index semasa. Okay. Okay. Saya nak cerita tentang high ni. Okay. High ini. Dan sampai low ini. Okay. Okay. Kalau kita tengok. Ini adalah dollar index. Ini bukan gold. Ini bukan EU, GU ke apa ke. Ini adalah dollar index. So basically ini adalah graf untuk nilai mata wang USD. Okay. Nilai mata wang USD. Okay. Kalau kita tengok dekat sudut carta. Okay. Daripada sudut fundamental, kita tahu Federal Reserve akan kekalkan interest rate. Tapi apakah yang mungkin dan bakal berlaku dalam market? Sebab kita nak cakap sentimen. Oh, interest rate kekal, dolar kuat. Oh, interest rate kekal, dolar lemah. Secara generalnya, interest rate yang kekal memang akan membawa kepada kekuatan dolar yang ada sedikit kekuatan maknanya dolar akan mengukuh sementara. Okey, tapi kalau kita cuba digest balik pada CPI yang lepas. Okey, kita cuba digest balik. Kita tengok balik sejarah CPI yang lepas. Okey, sejarah CPI yang lepas iaitu pada sebelum FOMC. Okay. Pada sejarah CPI yang lepas iaitu bulan September. Okay. Nampak? Kita boleh nampak yang mana CPI yang lepas menunjukkan kadar inflasi meningkat. Okay. Kadar inflasi meningkat. Jadi, impact dia pada market, okay, impact dia pada market semasa CPI yang lepas adalah dia jatuh. Hanya untuk news, kemudian dia naik. Sebab dengan kadar inflasi yang semakin meningkat, ini akan membawa kepada kelemahan dalam dolar. Sepatutnya, dolar kena kuat sebab ini adalah kita consider demand. Orang tidak berbelanja. Bila inflasi meningkat, orang tidak berbelanja. So bila orang tidak berbelanja, macam mana ekonomi nak berjalan? Betul tak? Macam mana ekonomi nak berjalan? Okay. Jadi saya untuk FOMC ni, saya tertarik dengan beberapa perkara yang sedang dibuat dan dilakukan oleh dollar index. Okay. Perkara yang pertama adalah kedudukan harga dolar indeks semasa. Kedudukan harga dolar indeks semasa menghampiri nilai resistance. Okay? Menghampiri nilai resistance. And then okay, menghampiri nilai resisten. Okay, kalau kita tengok dekat sini, saya tidak boleh menolak kemungkinan dollar index ni akan fly, lepas tu baru dia jatuh. Okay, benda ni is possible. Okay, benda ni adalah possible dan sangat-sangat possible. Okay. Tapi yang saya nak highlight dekat sini,
Okay, apa perkara yang saya nak highlight dekat sini adalah korang boleh tengok pergerakan dollar index ni macam mana dia punya pergerakan daripada bawah sampai semasa. Okay. And to be honest lah, okay, to be honest, saya punya apa yang saya nampak, dollar index ni jatuh untuk FOMC. So in a way, gold ada possibility untuk terbang lebih tinggi. Okay, sebab apa? Sebab structure ni, okay, structure ni, okay, structure ni menunjukkan yang dollar index masih lagi bergerak dalam channeling. Okay, dollar index masih lagi bergerak dalam channeling. Okay. Jadi kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok pergerakan yang dah berlaku dekat dollar index. Okay, saya nampak, okay, saya nampak FOMC malam ni dollar index ni akan ke atas. Okay, cuma kita kena berhati-hati dengan pergerakan yang ini. Okey, kalau saya tengok dekat sini, okey, saya ambil contoh analisis paling mudah iaitu ni up dan ini ada sideway. Okey. Ni ada sideway dan ini up. Okey. Ni adalah A, ini adalah B dan ini memang pasti-pastinya adalah C. Okay. Kemudian kita tengok dollar index punya pergerakan di sini. Okay. Pergerakan dollar index dekat sini langsung tidak menunjukkan yang akan ada momentum ke bawah yang sangat kuat. Tak ada. Sebab apa saya cakap macam tu? Okay. Cara saya mengenal momentum dalam market, ini tips yang saya dah pakai selama saya trading. Okay, selama saya mengajar orang elite wave, selama saya coaching orang dengan elite wave, okay, saya ada satu prinsip untuk mengenali momentum. Okay, saya ada satu prinsip and saya ada satu cara untuk saya nak melihat momentum tersebut is powerful or not. Okay, cara yang paling mudah. Jika market tu turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okay, ini bermaksud weak. Dia memang turun, tapi ini adalah bermaksud momentum dia lemah. Okay, momentum dia lemah. So kalau kita tengok dekat sini, okay, saya nak zoom in dollar index sebab dengan dapat jawapan dollar index, saya akan dapat jawapan untuk gold lah, of course lah. Okay, so daripada high ni, okay, market pernah jatuh, naik, jatuh, 3, naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Okay, so jatuh, naik sikit, jatuh, naik, jatuh. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, berapa kali market membuat overlapping? Maksudnya dia overlap. Okey, dia overlap.
Yang ni dia overlap. Yang ni dia overlap. So kalau kita tengok daripada sudut structure market, turun naik, turun naik, turun naik. Okay, nampak? Dia main overlapping. Dia ada overlapping dekat kawasan ni. So dekat kawasan ni punya overlapping, ini menunjukkan yang mana kekuatan untuk dia turun ni sangat-sangat tidak powerful. Okay. Kekuatan yang powerful adalah apabila dia jatuh, dia sideway, ranging, sideway, ranging, sideway, sideway, zap, dia keluar. Ini adalah powerful. Okay, ini adalah powerful. Tapi kalau dia jatuh, dia naik, masuk, jatuh, naik, masuk, jatuh, naik. Macam ni. Ini tak powerful. Okay. Ini tak powerful. Dia yang powerful, dia seperti ini. Dia jatuh, dia sideway, 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 dia keluar. Yes, ini adalah powerful. Tapi kalau dia jatuh, dia naik balik, turun balik, naik balik, jatuh balik. Tapi dia jatuh balik, turun balik, naik, turun balik. Macam ni. Ini tak powerful. Ini bukan momentum pada saya. Okay, jadi, apa yang saya dah nampak? Dollar index semasa. Okay. Inilah jawapan untuk FOMC malam ini. Okay. Inilah jawapan untuk FOMC malam ini. Okay. Jawapan untuk FOMC malam ini adalah sebelum FOMC. Dengar saya cakap. Sebelum FOMC, DXY akan jatuh. Selepas FOMC, DXY akan naik. Okay, ni saya punya pandangan untuk FOMC malam ini. Okay. Jadi siapa yang trade gold, okay, yes, korang boleh sell gold dulu. Boleh, gold akan naik dulu untuk malam ni. Besar kemungkinan di FOMC nanti akan ada spike atas, baru dia jatuh. Okay. Tapi apa-apa hal pun kita kena tengok forward guidance lah dalam market. Okay, kita kena tengok forward guidance dalam market lah. So, ini ramalan ataupun saya punya jangkaan untuk dollar index. Jadi apa yang dah berlaku sekarang ni, dia turun, dia naik, dia turun, dia akan naik balik, dia akan turun balik, dia akan naik balik, dia akan turun balik. Kemudian dia akan keluar. So the moment dia keluar ni, kita dah tahu dollar akan kukuh. Okay, jadi apa yang korang nak trade sekarang ni? Sekarang ni dekat XAU USD. Saya buka terus chart XAU USD. Okay. Ini apa yang saya dah analisa semalam. Okay, ini apa yang saya dah analisa semalam. And saya masih lagi berpegang dengan analisa ini sebabnya rahsia dia dekat dalam market adalah pergerakan yang ini. Pergerakan yang hanya ada 1, 2, 3. Kemudian dia reverse. Ini bukan pergerakan yang betul dalam market. Okay, jadi saya buka saya punya goal time frame H1 ni. Okay, saya nak letak stop loss di kawasan kejap. Okay. Saya nak buy gold. Okay, saya nak buy gold. Tapi tak lama. It's just a temporary punya structure pattern. Okay. Saya nak buy gold. And saya nak letak di kawasan ini sebagai stop loss. Okay, stop loss saya kat kawasan ini. Okay, stop loss saya akan letak dekat kawasan itu. Kalau kita tengok dekat sini, nilai stop loss saya adalah $34. Okay. Tapi memandangkan saya punya view dalam market, dekat sini dekat market gold dia ada buat new low. Okay, dekat USG dia tak buat new low. But analisis saya menunjukkan yang saya akan melihat
satu lagi kenaikan dalam market. Okey? Akan ada satu lagi kenaikan dalam market. Okey, akan ada satu lagi kenaikan dalam market. Okey, ini apa yang saya nampak lah. Menjadi atau tak, wallahu alam bisawab. Okey, tapi itu yang saya nampak sekarang. Keadaan semasa. Okey, akan ada satu lagi kenaikan dalam market. Dia buat new high. Selesai sahaja dia buat new high, dia akan jatuh ke bawah. Okey, dia akan jatuh ke bawah. Okey? Ini adalah apa yang saya nampak untuk analisis market malam ini. Okey? So, kita ada lagi beberapa jam sebelum ke FOMC. Okey. So, macam mana kita? Dekat mana kita nak sell? Okey, ini saya nak share satu tips Satu tips kepada anda dalam market. Okey. Tak kisahlah anda pemula ke, anda baru ke. Okey, perkara ni is sangat-sangat berbaloi kalau korang boleh dapat capture dia. Okey. Sini silap. Okey, kalau korang boleh capture dia. Okey, kalau korang boleh tangkap dia, ini memang satu benda yang berbaloi. Okey. Hukum hakam diagonal. Okey, saya panggil hukum hakam Hukum hakam diagonal. Okey. Wave 1 lebih panjang daripada wave 3, lebih panjang daripada wave 5. Okey, ini hukum hakam dia. Okey, so saya mengandaikan daripada bawah ni sampai ke atas adalah wave 1. Kejatuhan ini adalah wave 2. Yang naik ini adalah wave 3. Yang jatuh ini adalah wave 4. Dan yang atas sekali adalah wave 5. Okay, jadi hukum hakam diagonal mengatakan kebiasaannya. Okay, kebiasaannya sifat dalam diagonal itu sendiri, wave 1 paling panjang, wave 3 kedua panjang, wave 5 paling pendek. Okey? Jadi, apa yang saya nak sampaikan? Maksudnya, wave 1 sebanyak 100 pip, wave 3 sebanyak 70 ataupun kita ambil 60 pip, wave 5 samaan dengan 30 pip. Okey, ini adalah contoh. Okey. So ini hukum hakam asas dalam diagonal. Okey, jadi kalau kita tengok dekat goal sekarang, daripada sini sampai ke sini. Okey, daripada sini sampai ke sini ada lebih kurang 3075. Kita ambil lah 307 pip. Okay. So, kita tulis. Wave 1 bersamaan dengan 307 pip. Okay. So, berapa pula jarak wave 3? Okay. Wave 3 sampai hari ini 159 pip. Okay. Wave 3 159 pip. Jadi, secara matematiknya, okey, secara matematiknya, wave 5 mestilah bawah dari 159 pip. Okey? Wave 5 mesti bawah daripada 159 pip. Okey, jadi saya akan gunakan Fibonacci expansion untuk membuat mathematic calculation. So, pattern ini akan batal jika low ini dipecahkan.
Okay, jika low ini dipecahkan ataupun market drop and breaks low, maka pattern ini akan batal. Okay. So, kita letak dekat situ. Kaki yang ketiga ni pula kita letak dekat sini. Okay. Okay. So, sekarang ni anda akan nampak sesuatu yang saya nak kongsikan lah. Okay. Saya akan delete Fibonacci yang saya tak pakai untuk setup ni lah. Okay. Okay. Okay, memandangkan FOMC dah dekat dan saya punya expectation kemarin dia akan buat new high yang tinggi, tapi nampak gaya macam tak ada Nampak gaya macam tak ada sebab momentum macam tak cukup. Tapi kita tak tahu by malam sekarang 8.30 macam mana dia punya impact movement dalam market. Okay. So, korang nampak saya letak saya punya Fibo FE dekat mana? FE 100 dekat mana? Okay, ini adalah stop loss level. Okay, ini adalah stop loss level. Okay, ini adalah stop loss level. Okay, jadi bila korang nak start masuk dalam market untuk sell, ni adalah suggestion sahaja Okay. Suggestion saya, tunggu market buat new high. So ini adalah line untuk confirmation. Okay. Maknanya high pada semalam rasanya. Okay. High pada semalam. Okay. So, jika perkara ini berlaku, okay, iaitu market naik, dia buat new high, dia break confirmation level, yes, baru korang boleh start sell. Okay. Sell area. Okay. Sell area duduk di atas ini. Okay. Sell area duduk di atas ini. So, ni hukum hakam dalam diagonal. So, sekarang ni kita punya keadaan wave 1 300 pip, wave 3 159 pip, wave 5 mesti bawah daripada 159 pip. Dan untuk dia melengkapkan pattern ini yang dipanggil sebagai diagonal, market mesti membuat new high. So, kalau kita tengok daripada harga semasa, okay, sampai ke atas, kita ada lebih kurang 129 pip lagi. Jadi, figure ini adalah figure yang logik untuk di-achieve dalam hari ini sebelum ataupun selepas FOMC. Sebab itu yang saya cakapkan. Kita berkemungkinan akan melihat spike atas, baru dia jatuh. Okay, besar kemungkinan kita akan melihat market tu buat satu spike atas, baru dia jatuh. Jadi, ini apa yang saya nampak. Jadi, adakah saya akan trade semasa FOMC? Tak. Saya akan trade jika, okay, ini cara saya cakap terus terang. Saya hanya akan trade jika pattern yang berlaku ini, yang saya lukis, terjadi. That's the only way untuk saya trading. Okay. Jika pattern yang saya lukis ini berlaku ataupun terjadi, maka barulah saya akan entry dalam market. Okay, barulah saya akan entry dalam market. Okay, so saya tak perlu nak takut apa-apa sebab everything ada stop loss dan sebagainya. Jadi, apa yang saya nak buat? Okay, yang saya dah buy, saya biarkan dia buy. Tak ada masalah. Hal kecil sahaja benda-benda macam ni. Yang saya nak buat sekarang, saya nak buat pending order. Saya nak mulakan pending order untuk FOMC. So, apa yang saya nak kira? Pertama sekali yang saya kena kira adalah jika saya nak entry, mesti kena break high ni.
Okay, di USG market punya market high hari Isnin. Hari Selasa. Sekejap. 20 semalam. 19 punya high. Maknanya kalau saya nak entry dalam market, saya tak akan entry semasa FOMC. Saya hanya akan entry jika market buat new high, baru saya akan entry dalam market. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, akaun saya mempunyai balance sebanyak $480. Okay. Saya akan membuat sedikit calculation. So, iaitu saya akan tengok daripada sini, okay, daripada harga yang tertinggi ni, okay, sampailah ke Fibo 100%, saya ada nilai kerugian ataupun nilai anggaran profit, bukan profit, nilai pips sebanyak 50 pips. Okay, jadi saya akan berfikir, okay, aku nak risikokan berapa? Akaun ada 480. Tak salah untuk saya risikokan $100. Sebab akaun ni bukan akaun jaga MM. Akaun ni consider full margin tapi tak full margin. LD tak ada. LD tak ada. Dia bagi kita leverage 1/5000 sebab dia nak bagi kita kebolehan untuk trading dengan modal yang kecil. Okay? Dia bagi kita kelebihan. Jadi siapa peminat gold memang sesuai sangat-sangat lah. Okay, siapa yang peminat gold memang sesuai sangat-sangat lah. Oh, patutlah korang tak nampak akaun ni kat mana kan? Okay, saya letak akaun ni kat atas, senang. Nampak tu? Nampak sikit kan duit kan? Okay, saya tunjuk akaun ni. Akaun ni punya sejarah trading. Saya hanya trade semasa live. Ataupun saya kalau macam malam ni, inilah pertama kali saya nak buat PO untuk live trade malam ni. Sebab pukul 2 pagi ni saya ada hal sikit. Jadi, kalau tengok akaun ni punya deposit hanyalah $200 sahaja. And merah banyak. And banyak merah. Santai. Dan saya trading merah banyak. Tapi saya santai. Tapi akaun profit. Dan akaun ni profit. Bukan loss. Walaupun ada merah. Ada rugi. Tapi bila kita dapat profit. Bila kita dapat setup yang boleh dapat high reward. Macam ni. Contoh. Entry ni 0.1. Okay, saya masuk 0.1 je. Saya masuk 0.1. Pada 14 hari bulan 9. Kau nampak tak? 14 hari bulan 9 ni. Dua layer ni saya masuk pada 14 hari bulan 9. And entry ni saya masuk selepas CPI. And tengah live ketika itu, saya entry market ni. Masa tu memang kita tengah live. And saya entry dalam live CPI. Okay, saya entry dalam live CPI. Dan saya hold position sampai 20 hari bulan 9, which is hari ni. Tanpa ada TP. Yang ada hanyalah stop loss. Okay, kalau korang tengok saya punya trading style. Okay, kalau korang tengok saya punya trading style. Trading style saya tak mementingkan apa yang ada dekat tepi ni. Tapi saya mementingkan perkara ni. Okay. Daripada saya depo $200. Okay. Saya mementingkan perkara ni. SL is a very, very important. Okay. Stop loss adalah very, very important. Jadi, akaun dah grow sebanyak $480 daripada 200. Sekarang ni saya ada $480. And ada entry buy gold yang saya buat untuk celup-celup kaki. Orang cakap, takkan tak trade kot petang-petang ni. Saya layankan aje lah. Buykan sahaja. Tapi saya punya planning untuk malam ini adalah saya nak market naik buat new high. Kemudian di atas ni akan saya sell dalam market. So, saya nak buat pending order siap-siap petang ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Saya cakap tadi Okay, kalau kita tengok dekat sini. High dengan FE 100 adalah stop loss saya. Jadi kita kira risiko level kita.
Risiko saya lebih kurang 50 pip. 52 pip. Okey, apa yang saya akan buat? Saya akan letak pending order sell limit lot 0.05. Tak rasa boh. Lot 0.15. Saya akan letak pending order sell limit 0.15 dekat atas tu. Betul-betul dekat high yang dah berlaku ni. Sebab saya percaya kita akan melihat diagonal dalam market. Itu kepercayaan saya. Based on experience saya. Based on pengalaman saya. So, takkan saya nak letak PO tanpa ada stop loss. For sure saya kena letak stop loss. Okay, for sure saya akan meletakkan stop loss. So, saya akan letak stop loss tu siap-siap. FE 100, saya nak letak percentage tambah. 1942.39. Okay. Ini cara saya letak stop loss. 1942.39. Okay. So, saya akan pergi tengok saya punya spread dekat gold sekarang berapa. Spread gold lebih kurang 29.30. Saya nak ambil roughly 40 lah. Saya nak ambil roughly 40 gedebak-gedebuk. Saya nak ambilkan dia, jadikan dia 40. So, SL ini akan ditambahkan dengan 40. So, dia jadi 79. Okay, dia jadi 79. So, inilah entry FOMC malam ini. Anda nak follow? Dipersilakan. Buka akaun UAG Market. And verification UAG Market menggunakan AI punya verification. Saya cakap terus terang. Sangat pantas. And dia, kalau siapa pernah buka akaun BigPay, kita kena buat kamera macam ni kan. Kepala kiri, kepala kanan, atas, bawah. So, UAG menggunakan artificial intelligence untuk membuat verification account trading. Memang pantas. Okay, kalau nak buka akaun boleh buka dengan link yang diberikan tu. Okay, yang link dah diberikan tu. Okay, boleh buka. Tapi di UAG tiada index. Okay, yang hanya ada adalah gold. Gold dengan currency. Tapi macam saya cakap, the best is gold. Okay, the best is gold. Okay, the best is gold. Okay. Sebab dia menawarkan level 1 nisbah 5,000 dalam market. So, analisa untuk FOMC saya dah siapkan. So, ini adalah analisa untuk FOMC. Saya akan share link ni dalam Telegram. Saya akan share link ini dalam Telegram One Punch Academy. Okay. Sebab streaming pada petang ini kita bukan hanya stream di Telegram. Okay? Kita bukan hanya stream di Telegram. Saya bukan hanya stream di Telegram. Stream pada petang ini kita ada double stream dekat YouTube. Okay, dekat YouTube. Nampak ni? YouTube UAG Market. UAG ada send account tak? Tak ada. Cikgu, review Nasdaq please. Nasdaq Nasdaq tak ada dalam UAG Market punya broker. Okay, kita ada review, kita ada live dekat One Punch Academy. Okay, dia buat double stream Bukan setakat double stream double triple stream. And then kita juga ada buat live di UAG Market. Serentak, semua berjalan dengan serentak. Okay, saya tunjuk-tunjuk platform-platform yang kita buat live. So, dekat UAG Market ada live. And then kita ada live juga di Facebook. UAG Market. UAG Markets.
Okay, nampak? Dekat FB UAG Market pun kita ada live. Kita ada live tengah berjalan. And at the same time juga, live ni juga disiarkan dekat One Punch Academy juga. Okay. So, disiarkan juga di One Punch Academy. Tapi nanti ni akan ada perubahan lah. So, dekat One Punch Academy pun ada live. Jadi, dia memang kita buat secara double stream, triple stream, quadruple stream lah. Okay, siapa nak tahu FB saya siapa? Ini adalah FB saya. Ini adalah FB personal saya. Siapa yang berminat nak add, boleh cari Muhammad Afiq, gambar saya dengan anak saya. Okay, ini FB saya. Marilah kita berkawan. Marilah kita berkawan. Okay, marilah kita berkawan. Okay, so analisa FOMC saya dah siapkan untuk petang ni. Supaya malam ni, kalau kita tak ada depan komputer, kalau saya tak ada depan komputer pun, tak ada masalah. Kan? Saya tak ada masalah. Jadi siapa yang belum ada akaun dengan UAG Market, boleh buka akaun dengan menggunakan link diberi. Level 1/5000. Kita korang follow PO saya siap-siap untuk FOMC. Tapi lot janganlah ikut saya. Saya punya lot ni saya memang nak letak risk sedikit daripada capital yang saya ada. Saya tak full margin. Tapi kalau korang deposit $30, kiralah korang punya nilai risiko yang sesuai, yang berpatutan. Andai kata korang nak deposit $30, nak full margin, all in dalam market, dipersilakan. Tapi pastikan kita meletakkan nilai capital yang kita sanggup rugi sahaja. Okay? Janganlah duit pampers anak, duit bayar rumah, duit bayar kereta, kita buat deposit. Okay? Boleh faham? Boleh faham apa yang saya sedang cakap dan sampaikan? Okay, siapa yang follow buy? Boleh follow buy dan follow SL saya sekali. Tapi untuk buy ni, saya punya plan untuk TP sama dengan harga saya punya pending order. Jadi saya letak siap-siap TP saya. Ini entry geli-geli Ini entry suka-suka. 1937.64. Sebab saya tak cenderung untuk cari buy malam ni. Saya tidak ada kecenderungan untuk mencari buy untuk malam ni. Saya punya kecenderungan untuk mencari sell. Gold. Okay, ini cerita pasal gold. Okay, kalau ada sebarang soalan, siapa yang tengah tengok di Telegram ni, boleh roger saya. Okay, boleh tulis komen. Saya boleh baca dan... Cikgu, broker ni crude oil future boleh trade juga ke? Boleh. Jangan risau. Boleh. Ni, oil. Ni. Boleh trade. Jom kita test nak. Saya nak test suka-suka boleh tak? Saya nak test suka-suka. Oh, oil dah jatuh. Tapi pattern ni pattern nak patah balik naik atas. Saya nak tarik Fibo. Gedegak-gedegak. Okay, gedegak-gedegak. Okay, saya nak test tengok dia punya calculation punya lot. Boleh. And saya nak tengok margin yang digunakan. Okay, kita take note benda ni Saya test je dulu. Tak ada masalah. Sebab saya pun baru nak test. Okay, saya nak test. Saya tengok margin. Okay. Margin semasa 3.86. Ini dengan ada entry yang sedia ada lah. Okay. Okay, katakan saya nak masuk buy oil. Saya nak masuk buy oil 0.01. Contoh. So, margin dah menjadi 5.71. So, 1.618 dekat sini. Risiko saya adalah $5.65. Nilai pips adalah 58 pip. Okay, 58 pip. Okay, not bad. So, 5.71. Okay, margin selepas oil adalah 5.71. Jadi, dekat sini kita dah tahu. Margin untuk oil berapa?
5.71 ditolakkan dengan 3.86. So, 5.71 tolak 3.86. Margin adalah 1.85. Okay, jadi apa maksud margin 1.85 ni? Okay. Maksud dia, okay, maksud dia adalah jika anda ada modal 10 USD, margin 0.01 oil adalah 1.85 USD. Max lot full margin, korang boleh pergi sehingga 7. Tak boleh. 1.85 kali 6. 11 tak cukup. 1.85 kali 5 layer. Yes. 0.05. Itu adalah margin untuk oil dia. Syakirin. Jadi, secara asasnya, sangat-sangat rahmah. Setuju tak? Sangat-sangat rahmah dia punya margin. Okay? Margin dia betul-betul rahmah untuk orang yang baru nak mula, yang ada deposit yang kecil. Okay? Yang nak merasa leverage yang besar. Tapi saya percaya oil ni akan naik juga. Dia akan naik tapi tak jauh. Sebab kita dah ada structure 5 kat sini. Kita dah ada 5 structure kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan naik banyak mana? Dia akan naik 50% ni. Dan dia akan jatuh. Tak ada indeks. Okay. Abang Azrin. Tak ada indeks. Broker ni tak menawarkan indeks. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Penawaran yang dia tawarkan kepada kita hanyalah ini. Currency, miner, precious metal dengan commodities. Ini sahaja yang ada ditawarkan. Okay. Okay. Ini juga adalah sebenarnya salah satu kita panggil risk management team punya function. Dalam broker ada dealing desk, ada risk management team, ada analyst dan sebagainya. Okay, berbeza dengan broker-broker yang... Okay, saya cakap terus terang lah. UAG ni adalah broker lama. Sebenarnya UAG Market adalah broker yang dah lama. Okay, tapi diorang punya business not so good. Tak boleh nak sustain dengan overhead dan sebagainya. Jadi, orang beli saham. Okay, ada investor yang membeli the whole structure UAG ni. Dia beli daripada license MT4. Dia beli daripada everything. Okay, dia beli daripada everything. UAG ni kalau tak silap saya daripada tahun 2013-2014 dah ada. Lepas tu, collapse. Collapse. Dengan collapse dengan Black Swan. Collapse dengan Brexit. Jadi, tak boleh bertahan, collapse. So, investor tak nak buka broker baru. Fresh. Jadi, dia beli the whole system, the whole license, the whole management, and then dia buat new management dalam UAG Market. So, UAG Market sebenarnya adalah wajah baru yang dihandle oleh new management. Dan, to be fair, management diorang ni mostly orang Malaysia. Okay. Tapi broker bukan local made. Kena faham kat situ. Broker ni bukan local made. Dia macam kita beli saham share lah. Contohlah kita beli Apple. Saya ada duit yang banyak saya nak beli share Apple. Secara automatik saya adalah majority shareholder dalam Apple.
So keputusan apa-apa yang ingin dibuat mesti melalui saya lah. Itu dia punya analogi contoh untuk anda faham lah. Tapi pada saya selagi broker ni tak ada isu, bayar withdrawal, cantik, dia bagi kita leverage sampai 1 nisbah 5,000. Ini satu-satunya perkara yang bagus. Untuk pemula-pemula kecil. Kita kena faham pemula-pemula kecil yang hanya mempunyai deposit $10, $20, $15. Tapi nak involve dalam trading. Nak belajar trade. Nak cuba buat duit dalam trading. Jadi, UAG market memang sesuai. Okay? UAG market pada saya memang sesuai untuk anda cuba. Okay? Untuk anda cuba, untuk anda test the platform. Jadi, jangan lupa klik link yang diberikan. Okay? Klik link yang diberikan. Saya pin message ni. Saya pin message ni. So, link tu, link under cikgu lah. Okay, link under cikgu. Korang buka akaun under cikgu, korang support cikgu, alhamdulillah, cikgu juga akan support korang. In term of education, in term of analysis dan sebagainya. Okay. Kita nak ada situasi win-win situation. You support me, I support you. Tapi you jam, I tak jam lah. And kalau I jam, you jangan jam lah. Okay. So insyaAllah, dengan collaboration antara One Punch Academy dengan UAG Market ni, cikgu nampak ada potential. Ada potential. Cikgu yakin ada potential untuk berjalan lebih lama. Dan akan ada pelbagai-pelbagai lagi aktiviti-aktiviti antara cikgu dengan UAG Market. InsyaAllah. Mungkin soon kita akan ada offline class. Mungkin kita akan ada offline seminar dan sebagainya. And pada cikgu, IT daripada team UAG Market ni memang powerful lah. Sebab dia boleh buat double stream bang. Cikgu dekat rumah saja ni Cikgu dekat rumah cikgu. Tapi cikgu boleh feed dekat dia orang, and then dia orang boleh diorang terus pergi doublekan stream tanpa menggunakan software ataupun website Dia orang betul-betul ada dia orang punya own server. Contoh cikgu share sikit contoh. Ni. Cikgu tengah connect dalam VPN, masuk dekat server dia orang supaya latency cikgu hantar video, audio tak lag. So dekat sana lah, dekat HQ diorang lah, baru diorang dekat IT department diorang lah yang akan distribute video ni ke merata-rata tempat supaya menjadikan dia double stream dengan triple stream. So IT diorang memang wow lah. Itu pengalaman saya lah, pengalaman cikgu dengan bila bekerjasama dengan UAG Market ni. Sebab dia orang cakap cikgu, boleh tak kalau kita buat live okay, education based, analysis based, and percuma je. Betul cikgu cakap, boleh. Saya suka sangat-sangat. Tapi saya nak buat daripada rumah. No problem. Daripada rumah pun boleh buat. Kita orang dah ada sistem kita orang. So cikgu macam, ya betul. Betul. So now, terbuktilah sebenarnya. Cikgu kat rumah ni. Okay? Cikgu dekat rumah. So oil ni jangan ikut lah. Oil ni cikgu cuba test je. Tapi kalau katakan profit, alhamdulillah lah. So ini berapa dolar? Risiko saya $5. Okay, risiko sebanyak $5.65. Saya nak target TP lebih kurang $7 ke $8 sahaja. Okay, sini boleh. $7 lah. Kita nak ambil risk reward yang quite interesting. Goal masih lagi di situ. Tapi ini adalah apa yang saya plan untuk FOMC malam ini. Okay, apa yang saya plan untuk FOMC malam ini. So, saya menjangkakan. Okay, sekali lagi saya menjangkakan Federal Reserve tidak akan menaikkan interest rate. Tetapi apa yang akan berlaku dalam, apa impact yang akan berlaku dalam market,
Mungkin dia boleh terus jatuh. Tapi saya mengharapkan saya mengharapkan awak naiklah dulu. Lepas tu barulah jatuh. Saya mengharapkan macam tu. Okay? Saya mengharapkan macam tu. But by the way, saya akan tengok dan saya akan monitor untuk market FOMC ni. Kalau saya tak ada apa-apa urusan, saya akan tengok market malam ni. Kalau ada, tak adalah. Okay semua. Sekian daripada saya. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda nanti. Apa kelas? You buat apa? I trading lah. Apa lagi? Lebih baik tengok perempuan dari trading. Okey. Kenapa kawan you? I pun nak join juga. Aku macam mana?